Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi yaumul Jumaah dengan kita bersyukur kepada Allah dan kita buktikan kesyukuran kita di atas segala nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam, dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Maka kita hendaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-31 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Yang bermaksud kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran menceritakan kepada kita dalam ayat ini apa yang berlaku setelah peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, iaitu pembunuhan Qabil terhadap Habil. Allah rakamkan dalam ayat ini dan disebut faba'athallahu ghuraban. Kalimah faba'atha daripada al-ba'th, membawa maksud menghantar ataupun al-irsal, dan di sini digunakan dalam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada al-ghurab, kepada burung, untuk pergi ke tempat yang dapat dilihat oleh Qabil. Adapun al-ghurab membawa maksud burung gagak yang kita kenali. Ada juga yang mengkaji atau memberikan pandangan hikmah mengapa burung gagak dan bukan burung yang lain. Maka dijawab bahawa kerana burung gagak selalu dijadikan sebagai suatu yang diumpamakan atau sinonim dengan sesuatu yang berbentuk perpisahan, ataupun kerana menjadi suatu kebiasaan bagi burung gagak untuk menanam sesuatu atau menimbuskan sesuatu. Maka pada firman Allah yabhathu fil ard, iaitu perihal burung gagak itu, yang mana burung gagak menggunakan paruhnya dan juga kakinya untuk menguis-nguis tanah dan menggali lubang pada tanah tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahawa Mujahid pernah berkata, Allah menghantar atau memberi ilham kepada dua ekor gagak. Lalu apa yang berlaku ialah kedua-duanya bergaduh sehingga mati salah seekor daripada keduanya. Lalu yang hidup itu menggali lubang lalu menimbuskan gagak yang satu lagi yang telah dibunuhnya. Maka situasi itu telah dapat dilihat oleh Qabil. Maka ia telah mendapat idea dan mempelajari daripada situasi gagak tersebut. Kerana dia merupakan anak Adam yang pertama melakukan pembunuhan, maka fahamlah Qabil bahawa dia seharusnya menimbus atau menanam mayat Habil
seperti mana si gagak melakukan kepada kawannya yang telah dibunuhnya. Dan pada kalimah saw'ah, as-saw'ah membawa maksud ma tasu'u ru'yatuhu minal jasad, sesuatu yang tidak elok untuk dilihat pada tubuh seseorang. Maka saw'at akhir di sini membawa maksud kesemua tubuh badan yang merujuk kepada tubuh badan Habil yang telah dibunuh itu. Dan dikatakan juga maksud saw'ah di sini ialah al-aurah, iaitu berupa aurat, kerana aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh atau tidak baik untuk dilihat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka untuk memahami ayat ini perlu difaham dari sudut konteksnya, iaitu yang membunuh iaitu Qabil setelah melakukan jenayah tersebut. Maka dilihat mayat saudaranya di hadapannya terkapar-kapar dalam keadaan berdarah kerana telah dibunuh. Lalu dia menjadi tertanya-tanya apakah yang perlu dilakukan sehingga jenazah itu atau mayat itu tidak akan menjadi makanan kepada burung ataupun binatang buas. Lalu Allah menghantar burung gagak memberikan pengajaran kepada Qabil apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilakukan terhadap jenazah saudaranya yang telah dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Lalu apa ungkapan yang dirakamkan Allah yang datang daripada Qabil setelah peristiwa tersebut, atau setelah melihat gagak itu telah mengajarnya, seolah-olah mengajarnya bagaimana untuk melakukan tindakan terhadap jenazah ataupun mayat saudaranya itu. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Membayangkan, frasa ini membayangkan penyesalan daripada sang pembunuh iaitu Qabil, dan diungkapkan dengan kalimah ya wailata. Ya wailata membawa maksud penyesalan, alangkah celakanya, alangkah malangnya, dan dia merupakan ucapan yang diungkapkan tatkala berlakunya musibah yang besar terhadap ataupun kepada seseorang. Maka apa yang boleh kita faham daripada ungkapan penyesalan yang disebut oleh Qabil ini, a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Beliau mengatakan bahawa alangkah lemahnya diriku sehingga aku tidak tahu untuk melakukan apa-apa, untuk bertindak apa-apa terhadap mayat saudaraku sendiri, sehingga aku terpaksa mengambil pengajaran dan meniru tindak tanduk suatu makhluk yang jauh lebih lemah daripada diriku, iaitu burung gagak. Lalu aku menanam jasad saudaraku yang telah kaku itu ke dalam tanah mengikut jejak langkah al-ghurab, jejak langkah burung gagak yang telah menanam atau menimbuskan bangkai kawannya itu yang telah dibunuhnya. Maka kalimah a'jaztu itu adalah suatu ungkapan yang cukup mendalam dari sudut maksudnya, iaitu penyesalan yang bersangatan daripada Qabil, yang pada masa yang sama merupakan suatu penghinaan kepada dirinya. Walaupun ia manusia yang berakal, namun apa yang dilakukan itu adalah lebih hina daripada apa yang dilakukan oleh sang gagak, sehingga ia juga terpaksa mengikut jejak langkah sang gagak itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan fa asbaha minan nadimin, maka Qabil menjadi dan tergolong dalam kalangan orang-orang yang menyesal, iaitu Allah memperihalkan penyesalan apa yang berlaku kepada Qabil setelah membunuh saudaranya sendiri yang sepatutnya ia kasihi dan cintai, tetapi sanggup membunuhnya semata-mata kerana cemburu, semata-mata kerana hasad, semata-mata kerana tidak mahu melihat saudaranya melebihinya. Dan penyesalan itu diungkapkan di dalam ayat ini. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan bahawa an-nadam ataupun an-nadamah wa tahassur ialah rasa penyesalan apabila berlaku perubahan pada sesuatu yang telah pun berlaku. Bermaksud orang yang menyesal akan berubah pandangannya disebabkan sesuatu yang telah berlaku yang dia tidak dapat untuk melakukannya dengan cara yang betul. Membawa maksud bahawa Qabil yang telah membunuh Habil
termasuk dalam kalangan orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan yang berlaku itu menunjukkan tentang kejahilannya, menunjukkan tentang maksiat yang telah dilakukannya, dan menunjukkan kepada bagaimana ia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Pengarang tafsir Al-Manar menyatakan bahawa penyesalan yang dilakukan atau berlaku pada Qabil itu adalah penyesalan yang datang atau mendatangi manusia setelah melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya. Apabila ia mengetahui bahawa perbuatannya itu adalah suatu keburukan dan tidak ada kebaikan, maka penyesalan itu ataupun an-nadamah itu boleh jadi ia merupakan suatu taubat. Penyesalan boleh menjadi taubat apabila sebabnya atau faktornya atau puncanya ialah al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila puncanya juga adalah merasa keperitan tatkala melampaui undang-undang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Imam Ahmad dan Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis yang berbunyi an-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan suatu taubat. Adapun penyesalan yang kita sebutkan ataupun yang disebutkan oleh Allah Taala dalam ayat ini ialah dipanggil an-nadam at-tabi'i. Itu penyesalan yang biasa, iaitu penyesalan yang seringkali mendatangi manusia bila melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan di sini ia masih tidak ataupun tidak layak untuk dikatakan sebagai taubat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang penting untuk kita ambil daripada ayat ini ialah membunuh adalah suatu jenayah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengambil nyawa makhluk, khasnya manusia, itu hanyalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk mengambil tempat Allah dalam mengambil nyawa makhluk, melainkan dengan hak yang telah ditentukan Allah di dalam syariat. Maka apabila manusia membunuh manusia lain, mengambil nyawa manusia lain, bermaksud dia telah cuba untuk mencabar hak mutlak Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Termasuklah apabila seseorang yang membunuh dirinya sendiri, mengambil nyawanya sendiri dengan apa juga cara. Maka kerana itu jenayah membunuh, sama ada membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri, merupakan dosa besar yang sangat dimurkai, dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.